Pertama sekali, terima kasih kepada admin sebab publishkan cerita aku ni. Ni second story. Aku harap tak adalah orang nak kecam. Aku cuma nak kongsikan pengalaman aku je. Cerita aku ni tak adalah seram mana, tapi bagi aku seram jugalah sebab aku yang kena. Okey, pertama sekali aku nak kenalkan diri aku. Nama aku Eli. Aku ni student salah sebuah IPTA dekat Kuantan, Pahang. Tak payahlah aku nak sebut nama IPTA aku ni. Aku menyewa dekat taman perumahan dekat dengan kolej aku. Aku menyewa dengan 5 kawan-kawan aku. Harin, Lily, Julie, Jaja dan Syasha. Nak dijadikan cerita, kita orang ni suka pergi dobi tengah-tengah malam. Ada satu hari tu, lepas habis siap assignment semua, aku dengan housemate aku nak pergi dobi lah, macam selalu. Dalam pukul 9 malam macam tu. Tapi malam tu cuma Lily, Julie, Jaja dengan Syasha je yang nak basuh baju. Aku dengan si Arin tak mau join sebab kita orang decide yang diorang berempat tu pergi naik kereta. Lepas tu aku dengan si Arin ni hanya pergi makan je naik motor. Lepas mendobi, baru diorang join aku dengan Arin melepak kedai makan. Dalam perjalanan nak ke kedai makan tu, aku yang bawa motor. Si Arin ni pula bonceng aku. Macam biasalah, aku dengan si Arin ni kepala gila-gila sikit. Sepanjang jalan ke kedai makan ni, kita orang tak sudah-sudah gelak macam Pontianak. Sampai simpang nak ke kedai makan tu memang gelap gila. Lagi-lagi aku ikut jalan dalam, cepat sikit nak sampai. Dalam gelak-gelak tu, aku terpandang seorang pakcik tua ni, berjubah putih, bertongkat, berjanggut panjang putih, siap berserban lagi, dok tenung kita orang. Muka macam marah. Aku dah telan liur, rasa macam tak sedap hati. Tapi si Arin ni boleh lagi dok gelak-gelak dekat belakang. Aku ingat dia ni tak nampak, jadi aku diam je lah sampai kedai makan. Dalam setengah jam macam tu, sampailah budak 4 ekor ni nak makan sekali. Lepas makan, kita orang pun nak caulah balik rumah. Masa dalam perjalanan balik rumah tu, si Arin pula yang bawa motor. Sebab nak keluar area tempat makan tu akan ada roadblock tiap-tiap malam. Aku pula tak ada lesen. Pintu hati tak terbuka lagi nak ambil lesen. Si Arin ni pula ada lesen, tapi tak confident nak bawa motor. Macam biasalah, kita orang gelak-gelak atas motor. Dok borak apa tah, aku tak ingat. Lepas dia pada roadblock tu, si Arin tiba-tiba berhenti, suruh aku yang bawa. Dia berhenti betul-betul bawah bukit berhantu. Kata orang-orang yang duduk dekat sinilah, kalau tipu orang tu, tipulah aku. Tiba-tiba datang 2 orang budak laki. Dok tanya aku, tadi ada roadblock tak dekat sana? Aku dengan lurus bendul kala pembaris pun jawab, ada. Kalau nak tahu kenapa aku cakap lurus bendul, tunggu sampai ending. Aku pun meneruskan perjalanan sambil gelak-gelak dengan si Arin ni. Tapi aku pelik. Bila aku tengok cermin motor, budak 2 orang tu dok kejar aku, macam nak main polis sentri pula. Aku dah cuak. Teruslah pujut motor macam nak tercabut meter. Yalah, aku dah tak fikir lain. Takut diorang ni perompak ke apa. Dalam dok kalut tu, tiba-tiba si Arin mengadu nak muntah. Sudah buat perangai pula si Arin ni. Aku malas nak layan sebab fikir dia main-main. Aku jalan terus je. Tapi si Arin ni macam dah nazak sangat. Dok cakap nak muntah. Lepas tu, aku pun masuklah satu kawasan perumahan. Aku pak betul-betul bawa pokok mangga bagi si Arin ni muntah.
Tapi aku nampak mamat 2 orang tu tunggu kita orang dekat hujung lorong masuk taman perumahan tu. Lepas muntah tu, si Arin ni pula mengadu sakit pinggang. Sakit sampai Arin ni berguling macam Popia. Betul, tak tipu. Dekat jalan tar. Sambil tu, aku sempat jelingkat hujung lorong. Tengok-tengok, mamat 2 orang tu dah tak ada. Aku dah cuak dah. Si Arin ni pula tiba-tiba macam sakit sangat. Tadi elok je, gelak-gelak tak ingat dunia. Dalam cuak tu, Arin minta aku bawa pergi hospital sebab pinggang dia sakit sangat. Tak sampai seminit, boleh pula dia pingsan dekat situ. Aku dah takut, tak tahu nak buat apa lagi. Takkan nak angkat dia, bawa pergi hospital naik motor. Gila ke apa? Kalau kecil, tak apalah juga. Tiba-tiba, datanglah abang-abang handsome kawasan perumahan tu dekat aku. Dia offer nak hantar pergi hospital. Aku pun setuju je lah, dah ada orang nak tolong kan. Masa dalam kereta tu, aku call budak-budak rumah yang dah balik naik kereta, suruh pergi hospital. Yang abang penyelamat tu bawa punyalah laju kereta dia, sampai aku rasa macam nak terbang dah dekat belakang. Punyalah dia risau dekat si Arin ni, sampai dia langgar semua traffic light. Tak tahulah kalau bulan depan berderet surat saman sampai. Mulia sungguh hati abang tu. Sampai je hospital, housemate aku pun sampai. Terkejut juga aku, cepat betul diorang sampai. Lepas tu abang penyelamat tu tolong uruskan urusan si Arin ni. Tunggu punya tunggu, dalam pukul 3 pagi macam tu, doktor pun keluar, panggil aku masuk. Doktor pun cakap lah, dia ni macam dah kena batu karang. Pelik bin ajaib kita orang, sebab sebelum ni Arin sihat walafiat je. Aku iyakan aja lah, dan masa tu aku tak syak benda-benda mistik ni. Lepas aku uruskan bil rawatan, kita orang pun bawa lah si Arin ni balik rumah, macam biasa. Tapi si Arin ni dok mengadu sakit pinggang. Sampailah keesokan harinya, tinggallah aku, Arin dengan Lili ni dekat rumah. Lagi 3 orang tu dah berambus balik kampung sebab ada hal. Pat ni baru nak start kejadian mistik yang mengganggu. Malam tu bapa Arin datang. Dia bawa aku dengan Arin pergi makan malam. Lepas makan malam tu, dalam pukul 9 lebih, kami pun baliklah. Masa sampai tu, aku turun dulu sebab nak bagi ruang lah Arin dengan ayah dia berborak. Masa aku turun, aku perasan anak jiran aku dalam umur 4 tahun macam tu berdiri dekat pagar rumah aku. Aku senyum pandang dia. Tak lama lepas tu, si Arin ni pun turun nak masuk rumah. Lepas dia lalu je depan budak tu terus menangis, macam kena pukul, siap tunjuk-tunjuk dekat Arin. Masa tu bulu roma aku dah berdiri tegak dah. Pasal apa pula dia menangis akan ni? Padahal tadi elok jak pandang aku. Aku malas nak ambil kisah dah. Aku buka kunci pintu, terus caw masuk bilik. Sampai je, aku terus tukar baju. Aku nampak si Arin ni masuk tandas. Lama juga. Aku diam je lah. Lepas tu, aku keluar lepak ruang tamu. Aku nampak dia keluar dari tandas. Lepas tu, dia panggil aku ajak masuk tandas. Korang nak tahu apa aku nampak? Dia muntah keluar rambut. Sumpah, masa tu, aku rasa meremang semacam. Rasa nak nangis pun ada. Aku suruh dia cuci semua apa yang patut. Aku terus call Lili, suruh balik rumah. Sebab aku dah tak sedap hati. Masa dekat ruang tamu, aku rasa semacam je. Seram sejuk. Rasa macam ada benda yang ada dok perhati kami. Arin tanya aku, "Wei Eli, kau ada simpan apa-apa surat tak dekat laptop kau? Kau pasanglah, sebab
aku tak sedap hati lah. Ada tuh ada, tapi kan Arin, aku bukan tak nak pasang. Cuma kat rumah ni, kita berdua aja. Kalau aku pasang buatnya kau kena rasuk, macam mana? 30 minit lepas tu, Lily pun balik. Terus Lily ajak pergi jumpa Ustadz belakang rumah kita orang. Arin ni pun setuju, sebab dia dah cuak semacam. Rasa macam ada aura seram dalam rumah tu. Kita orang bertiga pun pergilah rumah Ustadz dekat belakang tu, dengan ditemani jiran sebelah. Penat juga bagi salam, tapi tak ada orang menjawab pun. Agaknya Ustadz pun dah tidur, sebab dah lewat sangat. Jadi kita orang memutuskan nak pergi esok je. Malam tu kita orang tidur satu bilik je, sebab takut punya pasal. Tapi kami kuarantin si Arin ni, tidur jauh sikit dari kami. Malam tu kita orang tidurlah macam biasa. Dalam 3-4 pagi macam tu, si Arin ni terjaga. Muka dia pucat gila. Aku dengan Lily pun bangun sekali. Aku tanya kenapa. Dia cakap dia dengar bunyi macam ada kuku cakar dekat dinding. Seminit lepas tu, bunyi pinggan mangkuk jatuh dekat dapur. Kali ni memang aku tak boleh cool dah. Aku terus baring tekuk telinga dengan bantal. Diorang pun dia takut sangat. Dengan bunyi perabot kena alih, lagi aku rasa nak pengsan. Rumah aku mana ada perabot. Kita orang terus selubung sampai ke pagi. Keesokan paginya, aku terus kejut Arin dengan Lily bangun. Tak sabar dah nak pergi rumah Ustadz tu. Tak tahan kena kacau. Baru satu malam, macam-macam benda jadi. Bayangkan kalau bermalam-malam. Mau gila aku jadinya. Dalam pukul 11 macam tu, kita orang bertiga pun pergilah rumah Ustadz tu. Kita orang pun ceritalah apa yang jadi malam tu. Ustadz tu pun baca-baca dekat air. Lepas tu bagi si Arin ni, suruh minum dan bawa mandi. Selesai semua, Ustadz ni cakap Arin ni kena keteguran, sebab kita orang berhenti dekat satu pokok buruk dekat bawah bukit. Tapi seingat aku, tak ada pula berhenti dekat pondok. Dekat tepi jalan adalah. Tapi Ustadz tu cakap pandangan mata kasar memang tak nampak. Yang tu aku meremang. Ustadz tu cakap lagi, ada yang menumpang dekat korang malam tu, bertenggek dekat Arin. Sebab tu Arin sakit pinggang. Tak ada kena mengena pun batu karang tu semua. Sebab apa? Sebab kita orang gelak kuat sangat malam tu. Kira macam dah ganggu tempat dia. Tu yang dia marah sangat. Tapi Ustadz tu cakap, jangan risaulah, sebab benda tu saja menyakat. Bagi kita orang sedar sikit, jangan nak gelak sangat tengah-tengah malam. Alhamdulillah, dalam 3 hari lepas tu, Arin pun dah sihat macam biasa. Dah tak sakit lagi. Dan kita orang pun dah tak dengar gangguan lagi, benda-benda pelik dekat rumah. Sebab Ustadz tu dah tolong pagarkan rumah kita orang sekali. Pergi hospital buat check up pun, doktor cakap mana ada batu karang, sihat je. Jadi pengajaran dari cerita ni, kalau keluar tengah malam tu, jaga adab. Jangan nak suka sangat, jaga tingkah laku semua. Dan yang penting, jangan keluar malam. Oh ya, berbalik pada mamat 2 orang yang tanya aku pasal roadblock tu, baru aku terfikir beberapa hari lepas tu, macam mana diorang boleh tanya aku, sedangkan diorang sepatutnya kena reda roadblock tu dulu sebelum sampai ke tempat aku. Sebabnya tak ada mana-mana simpang selepas roadblock tu. Nak tak nak, memang kena redah juga pak polisi tu. Sampai sekarang aku tak dapat jawapannya, dan aku pun masih berfikir.